السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله قد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. Amma ba'du, lillahi ta'ala yang saya hormati Tuan Imam, tuan-tuan muslimin, muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapatlah sama-sama sekali lagi kita berada dalam rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ketaatan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan barakah dalam majlis kita, memberikan kita pertambahan kekuatan untuk memahami ma'alim Islam, memberi kita kekuatan untuk beramal dengan tuntutan Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berlumba-lumbalah mencari bekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan itu adalah takwa. Jadi tuan-tuan, kita sambung tafsir Al-Munir juzuk 1 karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaihi. Kita sampai muka surat 218 awal pada menyatakan tafsir dan ulasan. Kaum Yahudi melanggar perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji setia dari Bani Israel, iaitu agar jangan kamu menyembah selain Allah dan berbuatlah baik, yakni ihsan kepada ibu bapa, kaum qarabah, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada orang lain, dirikanlah solat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, namun yang lain pada umumnya berpaling tadah. Jadi tuan-tuan, pada kuliah yang lalu
banyak dapatan yang kita telah share bersama. Jadi tajuk dia kaum Yahudi melanggar perjanjian. Perjanjian ni maksudnya adalah apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Jadi jumhur ulama mufassirun, jumhur mufassirin beriktifak atas inilah dia antara isi kandungan kitab Taurat yang diturunkan kepada Bani Israel pada Nabi Musa untuk dilaksanakan bersama-sama dengan Bani Israel. Inilah dia antara kandungan kitab Taurat. Juga selepas ini pun ada lagi satu kandungan kitab Taurat yang dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sedia maklum, dari segi sejarahnya, tarikhnya saya dah cerita, saya dah kongsi dengan tuan-tuan, iaitu pada ayam Ghazwah Bukhtanasar ala Baitul Maqdis ala Yerusalem bilad Arad Palestin, pada masa hari di mana Raja Malikul Babil iaitu Bukhtanasar menyerang Baitul Maqdis, menyerang Yerusalem di bumi Palestin. Maka pada ketika itu dikatakan oleh kebanyakan mu'arrikhul Islam, habis kitab Taurat, tidak ada lagi alwahnya, tidak ada lagi catatannya, mushafnya, kerana dihancur sehancurnya oleh Malikul Babil. Bahkan orang yang menghafal kitab Taurat di kalangan Yahudi Bani Israel pun dibunuh, dan di kalangan mereka dibawa ke Babil menjadi hadaman wa haulan, hamba kepada Babil. Jadi itulah hakikatnya. Yang tinggal ini antara kandungannya. Kita masuk terus 218. Jadi dalam kuliah yang lalu, pada bahagian tafsir dan ulasan, kita telah ceritakan beberapa tuntutan yang terdapat dalam kitab Taurat, yang ianya juga menjadi tuntutan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana syariat itu telah pun berakhir, tetapi awamir perintah Allah itu ada kesinambungannya, itulah menjadi syariat Nabi Muhammad, yang juga menjadi syariat seluruh para anbiya dan rasul. Tidak lain dan tidak bukan adalah pada ayat yang pertama, iaitu ceritakanlah wahai Muhammad bagaimana kami Allah mengambil janji setia agar mereka hanya menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang terdiri daripada pemerintah, berhala dan manusia. Ini dia. Ini syariat ni semua umat manusia di atas muka bumi ini, iaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Hendaklah kamu semua sembah akan Allah Subhanahu wa taala. Ani'budullah, dan jauhlah perkataan taghut, perbuatan taghut, perbuatan syirik, perbuatan derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, juga perbuatan melampaui batas. Jadi taghut itu ditafsir macam-macam taksiran, tapi di sini lebih kepada syirik. Taghut juga bermakna syirik. Jadi sama ada berdoa atau lain-lain peribadatan juga agar mereka berbuat baik. Kita berhenti dekat berbuat baik kepada ibu bapa. Di antara syariat mereka Yahudi Bani Israel juga syariat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman, iaitu wabil walidaini ihsana, iaitu berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa. Sama sahaja, syar'un, syariat man qablana syar'un lana, juga syariat kepada kita. Bahkan kata ulama tafsir
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan beberapa taklif. Ya, taklif. Taklif ni satu tanggungjawab, ya. Amanah yang mesti dipikul, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan seorang yang mukallaf, saya seorang yang mukallaf. Ya. Islam balik akil, berakal. Itu mukallaf lah tu. Jadi para ulama, ya, kalau kita lihat ulama usul fiqh lah, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan taklif? Ya. Ulama mengatakan taklif ni adalah satu kalfatun, ya. Satu kalfatun, bebanan, ya. Satu talabun, satu kalfatun yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, ya. Allah Ta'ala pardukan kepada kita, ya. Talabun fihi kalfatun, tuntutan melaksanakan sesuatu, pada sesuatu itu ada kesusahannya. Fihi kalfah, susah, menanggung susah. Tapi susah bukan tak boleh buat, boleh buat. Ala sabilil i'tida wal tahyir, ya, ala sabilil i'tida wal ikhtiyar, ya. I'tida tu mesti buat, iaitu wajib, ataupun mesti tinggal, haram. Ikhtiyar, ya, diberi pilihan harus dan sunat, ya. Tetapi makruh kena tinggal. Itu antara mukallaf. Orang yang menanggung mukallaf melaksanakan tuntutan. Hari ini kita sembahyang solat fardu Jumaat, ya, fardu maghrib, maka dia adalah taklif bagi kita. Sama juga kata ulama, dalam ayat ini ada taklif. Taklif yang pertamanya adalah hendaklah sembah Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya diiringi wabil walidaini ihsana. Berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa. Kemudian kata ulama, kalau kita lihat dalam kitab yang lain, ya, kalau kitab Fakhruddin Ar-Razi, beliau menyebut ardafa ibadatallahi bil ihsan ila walidaini liwujuhin. Allah Subhanahu wa taala mengiringi pula, ardafa mengiringi, mengikuti pula akan tuntutan beribadat kepada Allah, berta'abud kepada Allah, sembah kepada Allah, dengan tuntutan yang lain pula, taklif yang lain pula, iaitu berbuat ihsan kepada kedua ibu bapa atas beberapa wujuh, beberapa bentuk, beberapa pandangan, ya. Pertama, kerana ibu bapa lah, ya. Kerana ibu bapa lah, ya. Secara urufnya, secara adatnya, yang melahirkan kita, ya. Melalui, ya, beberapa peringkat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ibu bapa adalah wasilah perantaraan sampainya nikmat Allah kepada kita. Apa nikmat dia? Nikmat hidup. Kalau tak ada ibu bapa, tak adalah kehidupan kita, ya. Sebab itu ada di setengah ulama, ya, pandangan ulama, nikmat yang paling besar di atas muka bumi ini bagi manusia adalah nikmat hayat, nikmat hidup, bukan nikmat iman. Macam mana anda beriman kalau tak hidup? Ya, ada setengah ulama mengatakan nikmat akbaru ni'am adalah hayat. Nikmat yang paling besar adalah nikmat kehidupan. Dengan kehidupan tadi, manusia berpeluang meraih, ya, anugerah martabat yang tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidup dapat keimanan, ya. Sebab itu ulama yang berpendapat demikian, mereka mendatangkan ayat Al-Quran, wa kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kamu tolak kufur dengan Allah sedangkan kamu dulu tidak ada apa,
tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya fa ahyakum. Itulah nikmat dia. Nikmat hayah. Nikmat hayah, ya. Kata setengah ulama. Yang kedua, wujuh yang kedua, pandangan yang kedua, bentuk yang kedua, kenapa kita meletakkan ihsan kepada kedua ibu bapa? Dalam kitab Tafsir Al-Kabir dikata annahuma mun'imani 'alal walad bitarbiyah wa minhuma wa ghairihi wa minhuma usuli wan nasab wa ghairihima at-tarbiyah faqat. Maksudnya, dengan adanya kedua ibu bapa tadi, maka lahirlah kita yang bernasab dan berusul daripada mereka. Ya. Dan ibu bapa lah yang mendidik kita, ya, membela kita, menjaga kita, ya, dengan memberi perhatian, pendidikan, ya, penjagaan yang sempurna. Ya. Jadi inna Allah al-mu'sirul hakiki, kata Tafsir Al-Kabir di dalam kitab ni, ya. Allah lah sebenarnya yang mu'sir hakiki, yang memberi kesan yang sebenar fi wujudil insan, akan adanya manusia. Tetapi ibu bapa itu mu'sirani fi wujudihi bisababil uruf. Unsur yang datang daripada ibu bapa itu dari segi biologinya, adatnya menyebabkan lahirnya kita, iaitu sebagaimana yang kita ketahui bahawa manusia itu telah melalui beberapa peringkat yang diterangkan dalam Al-Quran. Antaranya ialah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts, sekiranya kamu ni masih lagi ragu-ragu akan kebangkitan hari kemudian, fa inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ini Allah Subhanahu wa taala khalaqnakum, menjadikan kamu min turabin, daripada tanah. Tanah tu adalah abuna, bapa kita Adam alaihissalam. Ya, summa min nutfah, kemudiannya daripada air mani. Nutfah tu kita lah. Summa min alaqatin, ya, daripada alaqah, segumpal darah. Ya. Summa min mudarah muhallaqatin, sepotong daging yang dibalut dengan tulang, yang terbentuk jadinya manusia. Wa ghairi muhallaqatin, ada juga yang tak jadi, gugur. Linubayyina lakum, untuk kami terangkan kepada kamu akan kekuasaan Allah menghidupkan kamu kemudian. Jadi manusia secara biologinya macam tu. Jadi nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala jadikan kita hidup. Dengan kehidupan itu berpeluang kita menggunakan akal fikiran yang rasih, fitrah yang ada dalam diri kita untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara biologinya, ya. Banyak yang Quran, ya. Itu kata ulama. Sebab itu kalau kita lihat, ya, sambung buku tadi 218. Mana tadi? Telah disebut dalam kitab Taurat bahawa sesiapa yang mencela ibu bapanya, ia dikenakan hukuman bunuh. Allahu Akbar. Ya, kitab Taurat, syariat Nabi Musa, Bani Israel, orang yang derhaka kepada ibu bapa ditangkap, dijatuhkan hukuman bunuh. Syariat Nabi Muhammad tidak dijatuhkan hukuman bunuh. Tak dijatuhkan hukuman bunuh. Tak termaktub hukumannya. Dia bukan hudud. Hudud tak termasuk derhaka kepada ibu bapa. Walaupun kedua ibu bapa itu berderhaka kepada ibu bapa itu dosa besar.
tapi tidak termasuk dalam hudud. Bahkan diletakkan pada hukuman ta'zir. Maka terserahlah kepada al-qadi. Bila sabit kesalahan, jadi pejabat agama yang bertugas ni boleh ni dia tangkap. Bukan setakat orang tak puasa, bukan setakat orang tak sembahyang Jumaat. Dapat laporan daripada orang awam, misalnya satu kampung ke satu taman ada anak derhaka, dia boleh bertindak. Dia boleh datang tangkap, tapi hukuman dia bukan hudud. Hukumannya adalah ta'zir, dendaan. Tapi syariat Nabi Musa adalah bunuh. Itu kerasnya. Ya, nak ceritakan betapa mulianya ibu bapa. Ya. Jadi si qadi al-qadi, kalau syariat Nabi Muhammad, bolehlah menjatuhkan hukuman yang setimpal bila sabit kesalahan. Ya, bolehlah. Ya, ta'zir ni serendah-rendahnya buang sampah di tepi jalan. Takkan buang sampah kot derhaka ibu bapa. Boleh penjara pun masuk ta'zir, denda pun masuk ta'zir. Ya. Dan juga yang tertinggi, boleh dijatuhkan hukuman bunuh, qadi. Tapi nak sampai dekat tu kena masuk mahkamah lah dulu, kalau terlaksana. Tapi tak dengar pula dalam kes ni pejabat agama tangkap yang derhaka ibu bapa. Tapi dalam internet, dalam WhatsApp, dalam Facebook, macam-macam cerita. Dia bawa ayah dia tinggal mak dia tinggal tengah jalan. Ini anak derhaka nama dia. Kena ambil tindakan ni. Jangan dibiarkan benda ni berluasa. Bukan satu yang trending dah. Kan? Saya pun terbaca dalam Facebook. Kan? Dia tinggal ayah dia. Apatah lagi bunuh ayah dia. Bunuh, sabit kesalahan lah. Bunuh, jawapan dia bunuh lah. Nak cerita derhaka. Ya? Jadi dalam syariat Nabi Musa dikenakan hukuman bunuh. Di samping itu, mereka juga diperintahkan melaksanakan tanggungjawab sosial terhadap ahli keluarga. Ini diambil kat mana? Pada ayat yang seterusnya, iaitu wazil qurba, dan berbuat ihsan kepada kaum qurba. Qurba ni qarabah, kaum karabat. Ya, itulah tu. Al-walidan, qurbah lah tu, kedua ibu bapa. Al-ajdan, ya, ibu bapa, datuk, nenek, saudara mara. Ukhwah, akhawat. Ya. Al-hal, al-amat, ya, pak saudara, semua itu adalah qurba, zawil qurba. Ya. Dan kemudiannya yang seterusnya disyariatkan juga pada orang Yahudi, juga disyariatkan kepada kita, wazil qurba wal yatama. Wal yatama, ihsan kepada anak yatim. Wal yatama, al-aitam, wal yatama, ya. Anak-anak yatim. Ya. Anak-anak yatim ini, ya, adalah anak yang tidak berdosa. Ya, sebab anak yatim, kalau ikutkan dia, ialah allazi mata abuhu hatta yablugha. Seorang yang mati ayahnya, meninggal ayahnya sebelum dia balik. Itulah anak yatim. Allazi mata abuhu hatta yablugha al-hilma, sehinggalah dia sampai umur balik. Itulah anak yatim. Ya. Jadi disebutkan syariat Islam, mata abuhu, yang mati bapaknya, bukan mata ummuhu. Salah. Ya. Al-yatim tak disebut dalam kitab-kitab fiqh. Allazi mata ummuhu, tak. Anak yatim adalah yang mati ayahnya, bukan mati maknya. Jangan berasa hati pula mak tu. Sebab yang menjaga anak-anak adalah ayah. Yang bekerja mencari nafkah keluarga, isteri dan anak-anak adalah ayah. Kalau ayah tak ada,
Susahlah. Kan? Ayah wajib bekerja, mak tak wajib bekerja. Ya. Kalau mak juga bekerja, isteri bekerja, itu bonus. Ya, itu tolak ansur yang baik. Tapi Islam mewajibkan ayah yang bekerja. Ya, di syariat. Ya. Jadi Islam meletakkan kedudukan yang tinggi, iaitu jangan menzalimi anak yatim. Ya, tak boleh. Ya, dipelihara akan hartanya. Ya, dipenuhi akan segala tuntutannya. Allazina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim disebutkan oleh Allah Subhanahu taala, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Dia sebenarnya dia telah makan api neraka dalam perut dia. Ya. Wa sayaslawna sa'ira, dia akan dibakar dengan api neraka yang sangat sa'ira, kuat akan bakarannya. Ya, sa'ira. Jadi jangan bermain dengan harta anak yatim. Ya. Orang yang menjaga, pusat-pusat yang menjaga anak yatim, ya, al-aitam ni, ya, ambil peduli benda ni. Kadang-kadang, ya, bukan tak boleh ambil, boleh ambil untuk mengurus anak yatim. Ya, bukan tak boleh. Wa man kana ghaniyan falyastaghfir. Kalau dah cukup duit tak payah ambil. Bukan tak boleh ambil, ambil tapi sekadar untuk menjaga. Jangan jadi bisnes lah. Jangan jadi bisnes. Apatah lagi, ya, banyak, ya, kisah-kisah, ya, yang menceritakan tentang balasan Allah pada orang yang memakan harta anak yatim. Ya. Kalau kat tempat kita ni apa? Tanjung Piandang tu. Ya. Apa nama tempat dia? Orang mancing tu. Tu ceritanya kata makan harta anak yatim. Allahu a'lam. Jadi cerita tu dibawa daripada mulut ke mulut. Dia mungkin benar. Mungkin benar. Ya. Allahu a'lam. Jadi Tuhan tunjuk. Ya, Tuhan tunjuk. Jadi antaranya buat ihsan kepada anak yatim. Dan kemudiannya kata lagi, taklif lagi, firman Allah Subhanahu wa taala, wal yatama wal masakin, orang-orang miskin. Juga kita berbuat baik kepada orang miskin. Miskin dengan fakir. Miskin dia tak teruk sangat, fakir lagi teruk. Kalau miskin dia kurang sikit, kalau fakir kurang banyak. Kalau pendapatannya perlukan seminggu kan 100 misalnya, dia dapat 80 tu miskin. Kalau fakir RM50, RM30 dia tu fakir nama dia. Asyad tu dia lebih teruk daripada miskin. Menjaga ihsan kepada orang miskin. Dan kemudiannya kita lihat lagi, wa qulu lin-nasi husna. Disebabkan anak-anak yatim dan fakir miskin, disebabkan kemiskinan, keuzuran dan keperluan golongan mereka, golongan berkenaan. Kemudiannya diperintahkan agar menuturkan kata-kata yang baik, tidak mengandungi dosa dan kejahatan. Tidak mengandungi dosa dan kejahatan, dengan menggunakan uslub komunikasi yang baik. Tu hubungan manusia dengan manusia. Sama juga kita pun dituntut macam tu. Kita tidak boleh menyakiti hati orang. Orang Yahudi pun tidak boleh menyakiti hati orang. Cakap benda yang baik-baik. Kalau dah tak ada modal, duduk diam ajalah. Dan kemudian banyak antaranya hadis Nabi SAW, dia mengaitkan, man kana yu'minuna billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata benda yang baik, aw liyasmut. Kalau tak ada sangat, duduk diam jelah, tak banyak dosa. Berkata ke orang, ini geng membawang lah ni.
Duduklah diam. Ada orang, ada ahli karya, ada orang taman kita yang kita nak bersembang dengan dia pun susah kadang-kadang, kan? Dia memang diam sungguh, ya. Kita jangan duk caci dia. Tentang dia mulia lagi daripada kita. Tidak, tuan-tuan. Ya. Kita bukan main sembang dong, dia diam je. Ya. Kata meninggal orang tu. Ya. Katakan ada, mesti ada orang yang macam ni. Ya. Dia banyak dosa. Kita yang banyak mulut kata ke orang banyak dosa. Faliyakul khairan atau liyasmut. Tak ada apa, diam je. Ya. Kalau bulan puasa lagi, duduk diam tu mendapat pahala. Sumtuhu tasbih. Ya, sumtuhu ibadatun. Ya. Wa naumu tasbih, duduk diam tu adalah dapat pahala tasbih. Ya. Tidur pula, ya. Sama juga. Ya, itu untuk puasa. Bagi Allah Ta'ala gandakan. Jadi tuntutannya sama dengan kita, berikan kata-kata yang baik. Menyeru ke arah tidak mengandung dosa dan kejahatan dengan menggunakan uslub komunikasi yang baik. Menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran sambil merendahkan diri dan berlemah lembut. Kalau kita lihat, ya, ada juga di kalangan ulama, ya. Antaranya Sufyan As-Sauri. Ini seorang ahli tasawuf lah. Sufyan As-Sauri ini, dia tabi'in. Dia kata, yang dikatakan Hasan ni, dia kata Hasan ni benda-benda yang baik lah. Wabil walidaini ihsana. Ya, dia sebut tadi wazil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna. Yang baik-baik itu, kata Hasan, kata Sufyan As-Sauri, dia kata Al-Hasan itu yadkhulu fi zalika, termasuklah dalam maksud mana Hasan tadi. Kata Sufyan As-Sauri at-tabi'in, dia kata al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allahu akbar. Termasuk juga menyeru kepada ma'ruf dan menghalang kemungkaran. Itu juga dinama Al-Hasan. Maksudnya manusia tak boleh lari daripada dua benda ni. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Lagi satu dia tambah sidqan, ya, fi sya'ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata benar akan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Adakah perkataan lain yang lebih baik lagi? Tuhan tanya, daripada yang menyeru kepada perkara ma'ruf dan berbuat amalan ketaatan. Tidak ada, mana ada lagi yang lebih baik. Kata itu yang disebut kat sini. Dia sebut kat sini termasuk, dia kata tidak mengandungi dosa dan kejahatan dengan menggunakan usaha komunikasi yang baik, menyeru ke arah kebaikan. Menyeru ke arah kebaikan itu termasuk juga tafsir Hasan. Ya, disebut kat sini, kata Dr. Wahab Az-Zuhaili, menyeru ke arah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Samalah tadi, ya. Sambil merendahkan diri dan berlemah lembut. Manusia ni dia tidak boleh takabur. Dia kena tawadu, tadarruk, tawarruk, semua tahu. Dia kena rendah diri, tak boleh bangga diri. Dia kena berhati-hati dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Wara', tawarruk, ya. Bukan warak tu maksudnya tu dia bosraban apa semua tu, bukan maksudnya warak macam tu. Warak ni dia jaga syariat. Dia jaga syariat. Dia jaga syariat, dia jaga tuntutan, tawaruk. Selalu orang Melayu dia guna waraknya. Tawaruk tu orang sentiasa menjaga syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, yang terakhir, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan juga syariat dia juga sama dengan syariat kita. Disuruh juga agar menunaikan salat dengan sempurna
kerana ia dapat membentuk diri mengamalkan dengan murni dan menghalang perilaku yang buruk. Solat memang juga difardukan kepada umat-umat yang terdahulu, apatah lagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Isra wal Mi'raj, malam Isra dan Mi'raj, difardukan solat. Umat-umat terdahulu pun solat, cuma tidak diketahui secara sahih akan kesahannya melalui hadis yang sahih. Cuma ada riwayat-riwayat yang mengatakan beberapa perbuatan-perbuatan yang ada pada solat-solat yang terdahulu, antaranya al-qiyam, as-sujud, rokok tak ada, al-qiyam, as-sujud, dan duduk iftiras. Jadi samalah dengan solat kita. Cuma solat umat terdahulu tidak seperti mana solat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam solat kita. Kita solatlah di mana-mana, tapi umat terdahulu solatnya di tempat tertentu yang dinamakan mihrab. Tapi kita semayanglah ke mana-mana boleh. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata dalam satu hadis, ju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh muka bumi ini adalah bersih dan menjadi masjid pada aku. Semua tempat nak semayang kat situ boleh, asal bawahnya tidak ada najis. Tak payah nak main tang sini, mihrab ni tak payah. Duduk tepi sana pun sah semayang, bawah pokok pun sah semayang. Cuma dua je tak boleh, sambung hadis tadi. Illa dua tempat tak boleh, iaitu maqbarah wal hamam. Kubur dan tandas tak boleh. Illa maqbarah wal hamam. Menghadap kubur boleh, atas kubur tak boleh. Kalau kita setengah masjid, mana-mana masjid, kadang kubur dia depan kan. Kita sembahyang bukan sembahyang atas kubur. Sembahyang atas kubur tak boleh. Kita menghadap kubur kat depan tu tak apalah. Itu sahabat kita dikumpulkan di sana. Bukan atas kubur tak boleh. Nak sembahyang atas kubur tak boleh. Nanti seolah-olahnya mentakzimkan makhluk daripada Khalik, daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu tak boleh. Hamam tak boleh, makbarah yang lain pun sah. Tapi umat terdahulu tempat-tempat tertentu, mihrab, mihrab tertentu. Itu. Jadi dikatakan solat itu apatah kita diwajibkan pada waktu-waktu tertentu, pada Lailatul Isra dan Mi'raj. Jadi solat yang dahulu pun dikatakan ada waktunya, tapi tidak diketahui secara sahih akan kebenarannya. Hadis tu tak boleh nak ceritalah. Depa salat macam ni, solat ni saya tak boleh nak cerita. Sebab tak ada sumber yang sahih. Mereka solat, mereka berpuasa. Adakah macam kita berpuasa? Tapi ada ulama kata macam kita berpuasa, ada ulama kata tidak. Jadi tidak ada yang sahih. Cuma berpuasa. Syara'un, syariat mereka juga syariat kita. Mereka buat haji, kita buat haji. Sama aja. Dan kemudiannya seterusnya dikatakan wa atu zakah, solat wa zakat sama, dia tak boleh berpisah. Dan kemudiannya seterusnya adalah menunaikan zakat kepada golongan fakir miskin. Zakatlah satu institusi yang berfungsi menjamin perpaduan sosial antara manusia. Zakat ni adalah merapatkan hubungan sesama manusia. Hablun minallah, dengan Allah, dan satu lagi hablun minan nas. Zakat ni hablun minan nas. Jadi zakat, kita juga diwajibkan zakat, mereka juga diwajibkan zakat. Cuma zakat kita tertentu, zakat umat-umat dahulu tidak tertentu. Mengeluarkan harta itu dikira sebagai berzakat. Tetapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertentu akan zakatnya. Kalau kita ada duit, simpan duit cukup, haul dan nisabnya,
disebutkan kalau kitab fiqh disebut ditimbal kepada emas dan peraknya 85 gram, maka dikendaki mengeluar 2.5%. Itu tertentu, tapi umat dahulu tidak tertentu. Itu juga dengan zakat harta benda, zakat pertanian, zakat penternakan. Kalau kita bela kambing, mereka juga dituntut berzakat. Kita dituntut berzakat tertentu. Bela seekor kambing tak keluar zakat. Bela 2 ekor tak keluar zakat. Bela 40 ekor baru kena zakat. Itu kan tertentu. Itu yang dikatakan. Betul juga kalau kita bela lembu ataupun kerbau. Kalau setakat 2 ekor lembu, 5 ekor lembu, 7 ekor lembu, 10 ekor lembu tak kena zakat. Bila masuk 30 ekor, maka barulah dikenakan zakat. Itu kan tertentu. Jadi masing-masing kena berzakat. Tapi tidak ada kenyataan yang umat-umat terdahulu mengeluarkan zakat pada kadar-kadar tertentu. Umat Nabi Muhammad memang tertentu. Sedia maklum. Itu yang dikatakan menunaikan zakat kepada golongan-golongan fakir. Dah masuk waktu ke tuan-tuan? Dah. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita akan sambung pada surat 218 tu. Menunaikan zakat dah habis, habis sikit lagi, dan kemudian kita masuk pedoman hidup dan hukum hakam 219. Jadi tuan-tuan, saya minta maaf jika ada terkasar bahasa. Saya minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang dikongsi bersama ini memberi manfaat kepada saya dan manfaat kepada tuan-tuan. Kita sudahi kekurangan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.